Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbincangan Fiqhul Qulub, kitab yang membicarakan tentang fiqh hati. Bagaimana proses untuk merawat penyakit hati menurut perspektif Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambungan pada malam ini pada muka surat 93, poin yang ke-8 itu melahirkan rasa takut kepada hati. Perbincangan kita pada malam ini masih lagi di bawah tajuk kesan maksiat kepada hati kita. Maksiat yang dilakukan oleh seseorang itu sebenarnya dia memberi kesan mungkin tidak, kalau kita tidak perhati, tidak lihat dengan neraca agama, mungkin kita tak nampak kau itu, nampak seperti tidak ada, nampak seperti tidak bermasalah hati itu, tetapi sebenarnya ada masalah. Sekiranya seseorang itu melakukan maksiat, sama ada maksiat itu maksiat yang banyak ataupun maksiat yang sedikit, dia akan ada kesan dia. Jadi kesan yang ke-8 adalah hati itu menjadi takut. Hati itu menjadi takut. Bila habis dia punya tajuk ni, sebelum kita masuk bab yang ke-4 tu saya akan buat senarai, lebih kurang 17 senarai. Sebab dalam kitab ni sebut sekitar 10 sahaja. 17 senarai tu mengikut Ibnul Qayyim, seseorang yang melakukan maksiat dan dia tidak bertaubat, kesan buruk pada hati dia disenaraikan dengan ada huraian oleh Imam Ibnul Qayyim sebanyak 17. Tu saya sebut nanti sebelum kesimpulan lah. Malam ni rasanya tak sempat untuk siri akan datang, saya akan sebut 17 perkara. Cuma di sini sebut sebahagian saja. Baik, melahirkan rasa takut kepada hati. Jadi hati itu tidak confident, dia rasa takut, timbul perasaan begitu, tidak ada keberanian dalam hati itu. Ini antara kesan maksiat. Antara kesan dosa dan maksiat adalah melahirkan rasa takut kepada hati orang yang melakukannya. Ia dilihat seolah-olah sedang berada dalam ketakutan. Ketaatan kepada Allah merupakan benteng yang paling agung, yang mana sesiapa yang memasukinya, dia termasuk ke dalam golongan orang yang mendapat keamanan daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada hukuman di dunia dan juga hukuman di hari akhirat. Jadi sesiapa yang keluar daripada maksiat, sesiapa yang keluar daripadanya, yakni daripada taat kepada Allah, itu maksudnya, akan dilingkungi dengan perasaan takut dari segenap arah. Mana seseorang yang melakukan dosa, melakukan maksiat dan tidak bertaubat, maka dia akan diselubungi dari semua arah. Ada perasaan takut itu. Mungkin kita kata tidak terjejas perniagaan dia, tidak terjahit, tetapi ada perasaan itu. Jadi perasaan itu mungkin dilihat dalam keadaan tidak tenteram dan sebagainya lah. Itu kita bincangkan data, ada dalam bab dia khusus. Jadi sesiapa yang mentaati Allah, rasa takut yang ada dalam diri akan bertukar menjadi rasa tenteram, rasa aman tenteram. Sebaliknya sesiapa yang melakukan maksiat kepada Allah, rasa aman itu akan bertukar semula menjadi rasa takut. Boleh dikatakan setiap orang yang melakukan maksiat berada di antara dua sayap burung.
mana dalam keadaan bimbang lah, bimbang kukuk jatuh itu. Dibayangkan begitu. Sesiapa yang takutkan Allah Azza wa Jal, Allah akan amankannya daripada segala sesuatu. Dan sesiapa yang tidak takutkan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan takutkannya terhadap segala sesuatu. Baik, mungkin timbul persoalan ni, kita kata ada setengah orang tu berani nampak walaupun dia tak Islam pun, bukan sekadar melakukan maksiat, tidak Islam pun, ataupun orang Islam berani, kita pula takut dia. Nah, nampak tak ada tu perasaan takut dia tu. Dia begini hadirat, dia manusia ni bila sampai satu tahap, hak ni kita bincang ni masih lagi dalam konteks hati orang beriman, orang yang masih ada lagi perasaan untuk melakukan ibadat dan sebagainya. Manusia ni sampai satu tahap dia akan bincang akan datang. Dalam kitab ni dia ada bincang juga, sampai satu tahap Allah Subhanahu wa taala mati ke tu hati dia, dia tak ada wasap pun. Bahkan kalau dia rasa takut apa, dia rasa itu perkara biasa. Tu. Mana kalau sampai tahap tu, ialah adab pada kata lah, nak bertaubat, nak timbul perasaan insaf tu payah. Kadang-kadang kita ugut dengan neraka pun dia awak nganyi. Na'udzubillah min zalik. Dia boleh sampai tahap tu walaupun dia Islam lagi, walaupun dia masih tidak rasak lagi akidah tauhid. Hak kita bincang ni hak tak sampai tahap tu lagi. Tapi kalau sampai tahap tu payah lah. Sebab tu setengah ulama kata manusia bila sampai tahap dia rasa tak ada takut dalam hidup dia, tak ada ingat pada akhirat, dia tak ingat ke neraka, dia nak takut ke dia. Orang begini kalau mengikut setengah ulama lah, kehidupan dia tu sebenarnya yang boleh jadi hati dia telah mati dia tu. Jadi orang begini kalau nak timbul rasa insah yang merupakan anak tangga pertama untuk bertaubat pun payah benar. Dan ada juga setengah ulama sebut ni, banyaklah anda tengok dalam internet pada perbincangan khusus tertabat ni, pandangan tokoh-tokoh. Dia kata orang yang sudah berada di tahap yang berat ini, kadang-kadang dia boleh berubah, kadang-kadang dengan bukan dengan usaha manusia. Misalnya dia aksiden ke, berlaku kematian anak ke, ataupun dia hampir-hampir lemah nak mati, tiba-tiba tak tahulah hikmah selamat ke dia. Kadang-kadang dia kena hak tu dah orang lagu tu, jatuh atas helikopter tak mati misalnya. Tapi setengah orang kau bering ni maksudnya tak maksud anak sebut ni, ayatnya kadang-kadang orang panggil pengajaran Allah secara takwini, secara semula jadi tu, dia boleh rasa takut mati, ataupun anak dia semua benci pada dia, dia mari mikir kadang-kadang manusia ni, anak dia lari tak sejumpa, isteri dia pun lari, kadang-kadang dia tercabar dengan sesuatu yang berlaku pada dia. Setengah-setengah manusia begitu. Baca ayat Quran tak ada apa dah, baca hadis tak ada apa dah, ramai apa berlaku gitu, ramai apa. Hak anak sebut sebelum ni ke hak meninggal ada dia je, hak nak makan nasi belah beli tiket waktu bank, anak sebut sebelum ni. Bapa yang dijadi berubah tu, anak tina dia pergi main badminton, dia sebut ni, anak sebut dia tapi dia berubah alhamdulillah, mati dalam keadaan menjadi ahli masjid. Dia tengok gua pitih banyak, bini pun ramai, tak ada cakap anak dia kelik tu, anak dia tak ada rumah tengah malam, rupa main badminton, ada tak kelik, ada kelik anak dia, macam-macam pelik lah. Dia pun jadi mikir gitu. Lepas tu isteri dia pun jerit depan dia, dia kata hidup gapo kita ni sebenarnya. Siapa bini dia tazkirah gitu ya, iya kau hidup kita ni. Lepas tu dia tengok kat, lepas tu dia nasihat anak dia tak dengar. Lepas tu dia nak marahnya anak dia kata kepada dia, nak nasihat orang pun tengok diri sendiri. Siapa anak kata gitu, makna hilang hormat anak dia tu, hilang hormat. Dia mikir benda-benda lah gitu, dia sebutkan lah. Lepas tu dia pun berubah, tapi setengah anak dia tu sempat dia ubah, setengah tu tak sempat sebab berat dah. Moga anak dia ramah, dia sebut gitulah. Lama jugalah dia diikuti kuliah. Lepas tu dia pun kerak juga jumpa dengan anak, tanya, sedih lah dia, menangis. Ada manusia jenis gitu. Masa tu pun dia kaya lagi, beli tiket pergi balik lah, lepas makan tu pergi airport balik. Dia lah sebanyak mana nak makan dengan manusia tak padan dengan tiket apa terbang tu pergi balik dah. Saya dia pun gitu juga, nak makan nasi ni cepat tak mengoh, nasi air kapur tu mari dia sebut tu. Kita peneng, kita tak aja gitu, kita nak pergi Kuala Lumpur kata tak kerja besar tak pergi dah. Tu anda nak sebutnya kadang-kadang manusia boleh berubah kerana sesuatu yang berlaku kepada dia. Ada juga setengah tak berubah,
Begitulah dia. Baik, seterusnya. Yang kesembilan, menghilangkan istiqamah. Hati itu tidak ada nilai, orang panggil ketekunan dalam buat kerja itu. Hilang istiqamah. Rasalah. Mungkin istiqamah dalam bidang dunia, mungkin istiqamah. Tapi dalam bab agama tidak. Tak ada minat langsung. Buat pun cilat-cilut dia. Tapi dalam bab dunia mungkin bagus. Baik, kesan maksiat dan dosa yang dilakukan boleh merubah kesihatan dan keistiqamahan hati kepada penyakit dan penyelewengan hati tersebut. Ia akan jatuh sakit. Ini sebenarnya kita bincang ni lebih menjuruh kepada kerosakan dari sudut agama ni. Walaupun ada juga kesihatan, tapi lebih fokus pada agama. Sebab kalau dunia ni boleh jadi manusia boleh fikir, agama, kalau agama ni manusia tak boleh fikir. Dia kena mesti melalui bantuan daripada wahyu. Dia mesti bantuan daripada wahyu. Sebab hak duduk nak merosakkan kita ni memang cukup berpengalaman. Hak orang panggil iblis dan syaitan itu, yang mana dia sentiasa berada bersama kita, kita tak nampak. Dan bisikan dia pun kita tak dengar, cuma terasa begitu. Dia panggil ma khatara fi qalb, apa yang terlintas dalam hati. Baik. Jadi hati tersebut bila sudah tidak ada istiqamah dalam buat kerja, kadang-kadang istiqamah tu hilang, istiqamah tu dalam buat kerja dunia, agama pun meleset, dunia pun juga runtuh. Setengah-setengah orang gitu, setengah tu dunia cemerlang, meleset dari sudut agama, macam-macam lah. Jadi hati itu akan jatuh sakit dan tidak dapat mengambil manfaat daripada ubat-ubatan yang boleh menyebabkannya hidup dan sehat, menjadi segar bugar. Tak jadi obat pun tak degih dah obat. Baca Quran nasihat dia awak nyanyi main. Kesan dosa kepada hati sama juga dengan kesan pesakit terhadap tubuh badan. Mana kesan sakit fizikal, bukan pesakit. Kesan dosa pada hati sama juga dengan kesan sakit terhadap tubuh fizikal, bukan pesakit tu sakit. Kalau kita sakit fizikal ni kan, kita terasa macam mana? Sebenarnya hakikat hati pun gitu juga. Cuma bagi orang yang orang panggil tak pernah berbincang dengan wahyu, dia tak terasa, hilang tu. Tu beratlah tu. Kita harap-harap kita ni masih ada kesan lagi dengan Quran dan hadis tu. Tidak ada yang dapat merawat hati yang sakit. Dia tertinggal tu, dia tertinggal tu. Anak takdir gitulah tu. Tidak ada yang dapat merawat hati yang sakit itu selain daripada meninggalkan kesemua dosa dan maksiat yang dilakukan. Jadi kalau nak rawat jenis pesen maksiat, hati yang sakit kerana maksiat, tak ada obat lain, melainkan dia kena berusaha untuk meninggalkan maksiat. Dalam istilah agama dia panggil al-iqla', dia panggil. Itu dalam istilah taubat dia panggil al-iqla'. Mana berusaha menjauhi punca dosa tu. Selagi tak ada usaha tu, dah hak tu nak mari, hak tu dia mari dulu. Jadi dia panggil an-nadam, menyesal. Dan nak menyesal dia ada dulu anak tangga pertama ke dia, timbul keinsafan. Baru dia menyesal, baru dia berusaha menjauhi, barulah dia Allah terima taubat dia. Baik. Ulama yang pakar, ulama tu maksudnya ulama yang pakar tentang perjalanan menuju kepada Allah berijma', yakni sepakat, tak ada khilaf. Berijma' hati tidak akan dapat mencapai matlamatnya sehingga ia berjaya sampai kepada Tuhannya. Maksud hati ni maksudnya hati yang bergelumang dengan maksiat, tak bertaubat. Tak mungkin. Kalau kita fikir pula macam mana seorang tu nak dapat jumpa Tuhan, dapat kebaikan, orang panggil keinginan tinggi nak jumpa Tuhan. Ada ke orang melakukan maksiat, Quran tak baca, sembahyang, dia Islam dia, tapi hati nak jumpa Tuhan ada? Tak ada. Apa tu? Boleh menyakit jumpa Tuhan tak dalam keadaan tu? Sebab tu ulama kata, ulama sebut ni yang dalam tafsir lah, ada dalam tafsir Ibnu Katsir pada sebut, cuma anda tengok ni tafsir Syekh Sa'di. Dia kata sebenarnya sebab dalam Quran ni begini, dalam Quran ada disebut ayat ke berapa tak ingat, 98, boleh cek balik lah. Ayat ni berkait dengan Bani Israel, surah Baqarah. Boleh cek ayat 98 gitulah lebih kurang, ataupun sebelum tu lagi. Cerita dia ni, dia berbangga bahawa dia ni Tuhan tak akan masuk neraka. Kalau masuk pun semetai.
Kalau masuk tu, dia syurga ni khusus untuk dia. Dia doa ayat kau orang dalam tak ingat, tapi gitulah dalam ayat surah Baqarah itu. Dan ada hadis yang sebut tu. Bila begitu, Allah kata kepada dia, kalau mu betul yakin syurga ni milikmu, sebelum tu Allah kata ada buat perjanjian dah dengan Tuhan ni, syurga tu milikmu, boleh masuk syurga tu. Kalau masuk pun sekejap, banyak tingginya kedudukan Bani Israel ni. Akhirnya Tuhan kata kalau gitu mu minta mati cepatlah, baru boleh syurga. Tapi dia takut mati, tak saya pula mati. Ada ayat seru tu, tajuk khusus ulama buat Bani Israel takut mati. Dan dikemukakan ayat selepas tu lah, selepas 98 tak silapnya. Maknanya seorang yang takut mati ni adalah merupakan kita kata ciri orang yang maksiat pada Allah. Sebab tu Allah kata kepada pembuat Yahudi, kalau kamu yakin kamu ni bangsa terbaik sehingga kalau mati pun dapat kedudukan baik, bahkan syurga pun dikhususkan untuk kamu, kamu mintalah supaya dipercepatkan mati. Siapa ayat Quran kata gitu? Ayat Quran kata gitu. Boleh rujuk semula, anda tak ingat dengan tepat ayat tu baik. Baik, seterusnya. Jadi maknanya orang yang hidup dalam maksiat dia tak akan ingat mati, bahkan dia takut mati. Tapi orang yang kuat beribadat, hati dia sentiasa benar dalam kehidupan, hidup dia dalam keadaan ingat kepada Allah, sama-sama kita kata, dia tak takut mati, bahkan mati biasa, tak gerung pun. Sebab apa? Yakin dengan kehidupan dia. Ia tidak mungkin sampai kepada Tuhannya melainkan setelah dia sihat terlebih dahulu. Sampai ni kena ingatlah. Sampai ni mana sampai tu maksudnya untuk dapat kebaikan tu. Tak mungkin dia sampai kepada Tuhan mana ingat Tuhan sama. Cerah hati dia dalam perjalanan menuju akhirat. Tak mungkin berada dalam situasi itu kalau dia tu penuh dengan maksiat kehidupan dia dan tak pernah bertaubat. Tak mungkin. Dan hati dia tak mungkin sihat sehingga penyakit yang melanjanya bertukar menjadi penawar yang mengobatinya. Maknanya seseorang itu dia hati dia tak akan sihat kecuali dia ada usaha nak merubah supaya dia hidup dalam keadaan taat, minimumkan maksiat kepada Allah. Dosa ni ada semua dak. Tak sedu ayat lah kita mak. Sebab itulah Allah SWT sistemkan hidup kita ni dunia akhirat. Orang yang boleh masuk syurga ni adalah orang yang dapat rahmat Tuhan. Kalaulah Allah letaklah, katakanlah misalnya Allah letak, misalnya Nabi kata siapa dia masuk syurga mesti 40%, supaya jawab perasa juga baru lulu. Beratkanlah itu, mesti 40. 39 tak lulus dah. Beratkanlah tu. Tapi tak. Nabi kata inna amalakum la yudkhilukumul jannah. Inna amalakum la yudkhilukumul jannah. Sesungguhnya amal kamu bukan yang memasukkan kamu dalam syurga, tetapi rahmat Tuhan. Hadis setakat tu ya. Tapi dalam riwayat lain rahmat Tuhan. Rahmat. Sebab itulah kalau kita tengok ada orang buat baik ke anjing, Allah kata syurga. Cerita dia fasyakarallahu lahu. Nabi kata Allah berterima kasih pada dia, hargai kebaikan dia. Faghfara lahu, lalu Allah ampunkan dosa dengan sebab buat baik pada anjing. Wa adkhalahu Allahul jannah, dan Allah masukkan dia dalam syurga. Cerita ni zaman Bani Israel juga. Kan orang buat baik ke anjing lapar ke tengah pada pasir tu. Jadi kalau kita tengok itu sebut tu. Yalah kalau kita nak buat andai mungkin banyak lagi orang lain. Tak, kalau gitu tak ada kelebihan lah buat baik tu. Apa yang sebut tu? Tiba-tiba boleh masuk syurga. Nak hanya hakikat sebenarnya rahmat Tuhan. Jadi nak dapat rahmat Tuhan ni apa yang perlu kita buat? Ittiba' sunnah, ikut Nabi. Ikut sunnah Nabi. Tu tak ada jalan lain, tak ada pilihan kedua. Kita kena ingat itulah. Perkara itu semua tidak mungkin berlaku tanpa melawan hawa nafsu. Jadi nak boleh keluar daripada kedudukan maksiat itu, nak keluar daripada kita kata kebiasaan melakukan maksiat dan dosa, nak keluar tu dia kena berlaku perlawanan. Lawan apa dia? Hawa nafsu. Bila kata lawan ni berat lah, bukan mudah lah kata lawan ni. Maknanya kita kena lawan hawa nafsu. Maknanya tu suatu perkara yang berat. Bukan semua orang boleh buat tu, tapi ramai orang boleh buat.
Jadi hawa nafsu itulah sebenarnya penyakit yang bersarang dalam hati manusia. Sehubungan dengan itu, orang yang melawan hawa nafsunya, syurgalah tempat dia. Hati itu akan menjadi syurga segera di dunia. Walaupun dia tak masuk syurga lagi tu, kalau dia boleh lawan hawa nafsu, syurga. Hati dia macam syurga dah. Imam Ghazali kata mudah ya. Salah satu hawa nafsu yang bisa contoh malah. Malah tu sebenarnya hakikatnya hawa nafsu lah. Nak awal lagu mana? Imam Ghazali kata misal contoh dalam kitab Minhajul Abidin. Waktu anak ngaji dengan Maulana dulu tu, habis kita tu. Jadi Imam Ghazali kata malah ni dia macam gunung, kita kena daki dia. Bila kita sapa di kemuncak, semasa kita turun tu ringan lah, bahkan boleh jadi nenginyo pula turun tu tak berengah nak naik. Kemudian Imam Ghazali hurah, dia kata sebenarnya malah ni sekejap ya. Malah nak mari masjid, saat ni molek-molek waktu rasa sakit dah, orang bawa sakit no, rasa sakit orang misalnya lawan sikit lah. Kadang-kadang tak sapa masjid ilah lalu, kadang-kadang tu pakai baju ilah dah, dia tidak kuat pun. Sebab apa? Sebab orang panggil malah-malah hak belakang dia ke dia? Hawa nafsu. Hak belakang hawa nafsu tu siapa? Iblis dan syaitan. Jadi kalau kita lawan tu dah, dia tiga-tiga kita akan lawan. Berat juga tu sebenarnya. Berat juga. Orang biasa tidur lepas subuh, beratkan dah. Dah, nak tidur lepas subuh. Moga dia je ni khija tidak khija pagi. Tidur. Oh nak ubah hak tu dah, payah tu. Dia macam-macam, dia jadi berasa sakit orak, berasa serabut perut, berasa bengak kepala. Nah, bukan mudah sebab tabiat, kebiasaan. Tetapi kalau kita nak perubahan ke arah kebaikan, dia kena lawan hal tu. Hak itulah yang dimaksudkan asasnya nafsu. Innan nafs la ammaratun bisu. Memang sifat nafsu yang Allah buat ni sebagai ujian kepada kita, dia lebih suka pada benda tak molek. Kalau tak kawal, habislah kita. Nikmat yang dinikmatinya tidak dapat dibandingkan dengan nikmat lain. Bila dia berjaya lawan nafsu, dia rasa satu kepuasan. Allah ginilah dia ada. Kita kena berlaku tak seraya ni. Semua kita ada pengalaman. Kita rasa malah pergi masjid dah. Bila pergi masjid, Allah klik rasa tenang lah. Tidak gitu. Mesti kita boleh rasa sendiri. Ana tak tahu saya terhadap dengan Ana bersama mana tak tahu. Mungkin kita baca kitab. Mungkin kita berasa kuat, ataupun kita tak kuat mana pun, di atas debek-debek ya. Nampak baca kitab dia kata bukan kuat pun. Nah, dah tak kira lah, cuma nak ayatnya pengalaman. Masing-masing kita mesti ada ni. Kalau ni ulama kita sebut oleh kitab ni. Ulama kita pun nak jadi ulama yang disebut oleh umat, memberi banyak kita kata kesan dalam bab ilmu pun, dia ada proses pengalaman ni. Misalnya kita bila malah lagi macam kita, dia biarlah mikir nengung nata syaitan tak dia sesegar molek tu, dia mari berasa perasaan emosi. Kita pergi ambil wuduk, pakai baju, kadang-kadang tak ada siapa masjid ilah, kelik masjid tu satu macam perasaan. Ni dia kata tenang ni. Selepas buat baik, bila kita nak buat baik ala hangnya gini-gini, kita buat juga lawan, dia akan rasa lain. Tu maksud dia. Hak ni kita boleh rasa sendirilah. Kita boleh rasa sendiri. Bahkan perbezaan antara dua nikmat tidak ubah bagaikan perbezaan antara nikmat dan juga akhirat. Nikmat dunia dan akhirat. Perkara ini tidak dapat dirasai kecuali oleh orang yang hatinya benar-benar merasai nikmat tersebut. Dia gini kan, ni anak ambil orang mudah. Nikmat ni dia ada tiga. Nikmat dunia, nikmat kubur dan nikmat akhirat. Begitulah juga seksa ataupun kita kata azab dunia, azab kubur, orang panggil azab barzakh itu, alam barzakh itu, dan juga azab akhirat. Dia tiga, ada berlaku tu. Cuma hak daripada tiga-tiga tu hak paling kemuncak sekali adalah neraka lah. Neraka tu akhirat lah. Setengah ulama dia bagi selagi, dia kata selagi sebelum neraka tu dia panggil dia apa ni, mahsyar tu. Asal lagi mahsyar lama tu. Kalau kita tengok dalam hadis ke siapa lama telajak sehingga manusia pada waktu pergi jumpa Nabi, wahai tolonglah minta syafaat supaya Allah percepatkan, tak tahan dia duduk di, sebab dia berdiri, dia tak boleh duduk. Dalam hadis sebut dia berdiri, tak boleh duduk. Dia panggil ashabul mauqif. Orang yang berada di pada mahsyar ni dinama ashabul mauqif, yakni orang-orang yang berdiri. Nama ashabul mauqif.
Jadi berat juga tu. Jadi setengah ulama kalau bagi tu jadi 4 lah. Dunia, alam kubur, mahsyar dan juga neraka. Kalau nikmat dunia, nikmat kubur, nikmat mahsyar, nikmat syurga. Tepat juga. Kalau kita bagi tu jadi 4 lah. Kalau kita masuk ke mahsyar, sebab di pada mahsyar ni orang beriman, orang yang banyak buat kebaikan, dia tak rasa susah pun, relax, dia tak rasa lama pun. Tu disebut dalam hadis. Jadi semua itulah yang dimaksudkan wizrun. Dosa ni menjadi beban di hari akhirat. Dunia tak terasa. La taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung beban orang lain, maknanya dosa. Wizrun tu makna dosa dalam ayat tu. Lah ni tak rasa kita buat maksiat, tak rasa beban. Tapi hari akhirat, kalau kita baca dalam kitab dalam hadis lah, bila mula-mula orang panggil, mula-mula sekali yang kita buat bila duduk pada mahsyar ialah kita diberikan kitab amalan kita. Dalam Quran, dalam hadis sebut buku tu dia melayang-layang di udara. Dia cari tuan dia. Dia kenal siapa tuan dia. Ada setengah tu ambil dengan tangan kanan, ada setengah tu ambil dengan tangan kiri. Hak ambil dengan tangan dia panggil ashabul yamin, hak ambil dengan tangan kiri dia panggil ashabus shimal. Hak ambil dengan tangan kanan agak buka tu Nabi kata berseri-seri dah muka. Sebab dia tengok banyak pahala. Tapi setengah tu buka saja, faswaddat wujuh, hitam muka. Apa tu? Tengok maksiat, tengok 2 dosa habis. Nak cari pahala tu payah. Dia berubah muka. Dia rasa dah neraka dan kesal ni. Dia rasa sebab tu takut tu. Berat ni tak berat sebenarnya benda ni. Sebab itulah kita lah senapah di dunia ni tak. Senapah di dunia ni kita usaha seboleh mungkin lah untuk jaga hati kita, kerana dia punca kebaikan. Baik. Jadi perkara ini tidak dirasai kecuali oleh orang yang hatinya benar-benar merasai nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya al-abrar mana orang baik-baik. Al-abrar mana orang baik-baik. Lafi nar, benar-benar dia akan berada dalam syurga yang penuh dengan nikmat. Ni cerita akhir. Cerita akhir, bukan lah ni. Wa innal fujjar lafi jahim. Dan sesungguhnya al-fujjar lawan kepada al-abrar. Al-fujjar ni adalah terima penjenayah, pelaku-pelaku maksiat dan dosa. Lafi jahim, benar-benar berada dalam api neraka yang menjulang-julang. Api jahim ni sifat kepada neraka yang mana api dia tu dia style gini. Kalau kita baca dalam tafsir, dia macam tembok gitu, macam kita nak angkat tangan gitu. Dia gitu sifat api tu. Maknanya kuat tu, dia punya sumber dia tu sampai menjulai-julai naik. Tu dia, kita kena ingat neraka ni bila manusia masuk semua dia tutup, atas dia tutup. Maknanya waktu tak boleh keluar. Itulah panas tak panas. Bukan kata terbuka luar, memang mula-mula masuk dia terbuka. Bila masuk dah belakang tu dah, dia tutup siapa tak boleh keluar. Memang ada sebut dia tu. Memang ada sebut dalam hadis, ada sebut. Kalau bakar ayam gitu cepat masuk tu. Jenis puyuk ular tu pecah puyuk tu, sebab tu waktu ubik juga sikit nak. Waktu ubik juga sikit, kalau tidak pecah. Tapi neraka ni tak pecah. Tu. Nabi kata hak paling panasnya tengah hari tu matahari di atas kepala. Hak tu ketika wak paling panas. Nabi sebut gitu. Dan pada waktu tu dalam riwayat lain, dalam kitab Syiah apa dia hak tu lucu, serupa ni. Dia kata pada waktu hari tu dia buka, dia panggil al-jib tu, penutup dia tu. Dalam bentuk dia panggil asfali minan nar tu, lapis yang paling bawah tu, situlah sumber dia. Bila dia buka penutup tu, dia panggil jib. Dalam riwayat tu, maka masa itulah dia akan keluar api yang maksima. Bahagia sampai terasa, Nabi kata tengah hari pun terasa ketika matahari atas kepala tu. Panas sungguh tu. Nabi sebut gitu sebagai bahasa kiasan lah. Nak jadi panas. Mungkin neraka apa api, panas ni apa api lah. Baik. Bahkan orang yang berada dalam syurga yang penuh dengan nikmat dan juga orang yang berada dalam neraka yang penuh dengan azab, tidak hanya melibatkan nikmat dan azab di akhirat sahaja, bahkan melibatkan 3 tempat sekaligus. Ni ambil hak 3 ni, hak tadi anda sebut lagi jadi 4 tu. Kalau kira di mahsyar itu ni tak, kita kira 3, sini kira 3.
iaitu barzah dan juga akhirat. Dunia pun ada azab, barzah ni alam kubur lah. Barzah ni asal makna dinding. Sebenarnya alam kubur ni dinding ya, bukan apa hak kita lubai kubur tu, bukan tu masih dunia lagi tu. Sebab tu kalau kita tak kamera pun kita tak nampak azab tu. Orang putih ada tak kamera kan dalam kubur, memang nampak ulat kan? Tak nampak azab tu. Sebab azab ni perkara gaib. Sebab tu dalam konteks agama kita, alam kubur ni dia panggil barzah. Barzah ni dinding. Bila seorang itu mati, dia masih alam barzah walaupun tubuh dia tidak dikebumikan lagi pun. Sudah berada alam barzah dia tu. Suatu alam mana dinding hakikatnya. Cuma Allah tak buka tu. Kan Nabi sebut dah kalau Allah buka tu, Allah buka sikit lah, buka bunyi suara ya. Hari dak kubur kita bunyi. Nabi kata mayat orang tak akan bawa mayat pergi kubur. Nabi tak ayat mayat gidi tu. Tapi orang tak akan pergi, orang tak berani nak pergi hantar mayat kubur. Siapa Nabi sebut gitu dalam hadis? Hadis sahih tu. Kita baca dah di kitab Mishkat dulu, di Masjid Telipuk. Banyak kalau Allah buka jadi tak ada dia ni, nampak tu. Ni kalau bunyi suara aja semasa orang yang diazab dalam kubur. Tak ada orang yang berani nak pergi kubur. Ada golongan yang berada dalam nikmat dan ada juga yang berada dalam azab. Nikmat tersebut sebenarnya juga merangkumi nikmat hati. Kadang-kadang hati bila tenang ni susah pun dia tak rasa susah. Susah sahih. Seperti sahabat Nabi, relax ya. Tak cakap goda pun buat munafik, tak balik. Tidak tinggal ajaran tauhid. Apa tu? Hati dia tenang. Susah tu susah sakit kan. Siapa sahabat kata kita ni ada pernah berlaku makan pucuk kayu, tarik pun tarik kambing ni. Ada setengah kata 3 hari makan buah tamar, pedih perut. Susahnya sahabat ya. Tapi tidak murtad. Padahal kita dapat maklumat dalam hadis, orang munafik cuba goda, cuba rayu, cuba pujuk supaya tinggal aja Muhammad, kita akan buat kehidupan lebih senang, kerja yang bagus, ada tempat tinggal ni, duduk di serambi Masjid Madinah Ahlus Suffah tu sekitar 160 orang, 150 hingga 160 orang. Baik, apakah azab yang lebih dahsyat? Ni dia nak ajak kita berfikir. Apakah azab yang lebih dahsyat berbanding dengan ketakutan? Takut. Kalau kita kata kalau duduk di Palestin, duduk tempat konflik, duduk perang, mana sabar takut? Ni duduk tempat amai pun takut. Hati jadi tak nak tidur. Sedih, gelisah, rasa so'oh, kita kata sepik dada, penjauhan daripada Allah dan negara akhirat, pergantungan bukan kepada Allah, dan dia sudah putus dah, hablum minallah, putus dah. Apa kebaikan orang ini akan dapat? Apa dia akan dapat? Ar-Rawi itu salah seorang penulis, dia ada kitab dia tentang hati lah. Tu. Anda tengok Arab, Melayu yang tak ada, semungkin ada terjemah dia ni. Banyak kita jumpa Ar-Rawi. Kalau tarik dalam internet Ar-Rawi, tarik ke Arab, dia akan keluar lah. Yang ke-10, yang terakhir, kesan maksiat dia membutakan basirah, mata hati. Mata ni tak buta mata kepala ni, dia buka mata hati. Sedangkan sebenarnya orang Islam ni dia melihat akhirat dengan mata hati, bukan dengan mata. Mata ni tak boleh tengok akhirat, dia boleh melihat dengan mata hati. Mana mata hati dia tu tertutup dah. Antara kesan maksiat adalah membutakan basirah, ain basirah, yakni mata hati, melenyapkan cahaya mata hati, menutup jalan-jalan ilmu, dan mendindingi atau menghijab bahan-bahan yang boleh menyampaikan hidayat kepada hati. Tutup, tak ada, semua tutup habis. Ketika Imam Malik bertemu dengan anak murid dia Imam Syafi'i, Imam Malik nasihat pada Imam Syafi'i. Kenapa hati Malik ni anak murid, guru nasihat anak murid. Siapa dia anak muridnya? Imam Malik. Tok gurunya anak murid siapa? Imam Syafi'i. Bukan main dua beranak ni tak. Hebat ketemu. Gapo dia Imam Malik kata kepada anak murid dia Imam Syafi'i? Sesungguhnya aku melihat Allah telah mencampakkan cahaya ke dalam hatimu. Imam Malik kata, aku nampak mu ni sudah dapat cahaya ilahi. Mu kena sedar tu wahai Syafi'i. Gitulah mengatuk guru Jangan padamkan cahaya itu dengan kegelapan maksiat. Mu jangan buat maksiat Imam Syafi'i. Sebab aku nampak mu ni ada dah cahaya ilahi dari dirimu.
Tu dia kata gitu. Setakat tu ya dia kata hak lepas tu huraya dia tu. Setakat tu. Maknanya hak dia nak ayat nyemu Imam Syafi'i, jangan sekali-kali buat maksiat. Sebab Imam Syafi'i ni anak murid dia paling cerdik lah. Siapa kalau Imam Syafi'i demel, tak boleh pergi dia tutup lah gitu. Demel ketah gitu pergi lagi Imam Syafi'i ngaji. Kita kan anak murid tok guru tak ada. Tak ada nak ketah Berasa nak ketah cuti dah. Nak royaknya standardnya anak murid dia ni ketah lagi. Esok ke tak ada, tak ikhlas. Imam Malik kata mana Syafi'i? Demel tak nak mari. Cuti hari ni. Cuti. Tok guru cuti anak murid demel. Eleh tu lah. Kita ni tak ada berlaku lagi gitu hak cuti sama kita guru kan. Jadi ni kita kena rasa ginilah, kena rasa supaya Imam Malik kata kita lah. Cumanya tak tahulah kita ni ada dah percaya tu ya. Imam Syafi'i dia kata ada, aku nampak. Muka anak pun lama dia ngaji dengan Imam Malik. Ini guru utama dia, Imam Malik. Gak mok dia pulaknya pelik juga. Kemudian anak baca pilih kepala. Bila lepas dia ngaji, habis ngaji tu gerak lah kita kata. Bukan boleh siji, boleh kambing 2 ekor. Tok guru kambing, ambil aku hadiah kamu. Atau adalah dia hadiah kepada Imam Syafi'i, dia saya dah. Klik mak dia tengok ni kambing ambil mana? Dia kata habis dia ngaji ini tok guru hadiah. Ada juga hadiah lain 2 ekor. Dia kata aku pergi suruh ambil ilmu, ke ambil kambing mungkin atas mula. Mak dia suruh atas. Dia tak say Imam Syafi'i ni kerana ilmu jadi nak benda, dia takut masuk penyakit tu. Tu maknya nak melahirkan manusia seperti Imam Syafi'i ni. Tu kita sebut tu sebagai nak supaya kita lihat bagaimana ulama kita terbentuk kehidupan dia. Dia bukan seorang je lah. Kadang-kadang dia ada pengaruh keluarga. Mak dia tu gitu. Dia suka akal balik. Dia bimbang takut dia ni ada nak kata ngaji ni. Siapa gitu? Dia tak aku suruh pergi ngaji. Bukan suruh ambil kambing. Kita kata apa? Engkau dia tu habis ngaji dah. Dah lah dia bimbang. Mak ni. Baik, cuba juga kita kata Mak Hasan Al-Banna, dia ni gitu juga mak dia. Mak Hasan Al-Banna nak boleh anak seperti tu Baik, cuba kita tengok lagi. Itu kata-kata Imam Malik pada Imam Syafi'i. Sebab apa Imam Malik kata begitu kepada anak murid yang paling dia sayang, Imam Syafi'i? Sebabnya apabila cahaya ni lemah dengan sebab maksiat, dia akan hilang. Dia bermula dengan lemah tu. Lah ni kuat, tapi kalau orang masih akan hilang sikit-sikit. Kadang-kadang kita tak sedar, tak ada dah cahaya tu. Kita boleh kesal dengan maksiat tu lah. Kalau buat maksiat, terjejah tu. Kalau Imam Ghazali dia kata gini ya, buat dosa walaupun sekecil mana dosa pun, dia mesti ada satu titik hitam. Mungkin tak nampak. Misalnya kalau kita ambil satu buku yang kosong, kertas A4 kita titik sel, tak nampak. Tapi kalau titik semua, kadang-kadang sehelah kertas jadi hitam tu. Masalahnya perkara tu perkara gaib, dia tak nampak. Tu yang dimaksudkan di sini. Ketika itu, apabila cahaya ilahi telah melemah kerana maksiat dan akhir sekali dia menghilang terus dari hati, ketika itu kegelapan maksiat mula menjadi kuat sehingga akhir sekali hati tersebut menjadi tidak ubah bagaikan malam yang gelap gelita. Dalam hadis sebut gelapnya bila hati rosak ni, siapa letak tangan aku ni tak nampak, letak sini tak nampak. Nabi kata kita gelap tahu mana, kalau letak sini nampak lagi tak? Nampak putih sikit. Kalau tak putih mana pun nampak juga putih tu. Ni gelap dah, siapa tak nampak gapo. Na'udzubillah min zalik. Berapa ramai orang yang jatuh ketika berjalan pada waktu malam yang gelap gelita kerana tidak dapat melihat. Ia tidak ubah bagaikan orang buta yang keluar pada waktu malam ke jalan-jalan yang penuh dengan mara bahaya dan halangan. Setelah kegelapan tersebut menguasai hati, ia akan merebak pula kepada anggota zahir. Mula-mula hati, bila hati rosak, tubik ku tangan, tubik ku mata, tubik ku mulut, tubik ku kaki, tak balik belakang tubik. Apa tu? Hati rosak. Ya, dia pergi situ. Ketika itu muka seseorang yang terlihat mula kelihatan hitam mengikut tahap kekuatan dan peningkatan kegelapan. Gelap hati ni dia tubik ke muka. Walaupun orang itu kadang-kadang putih tapi tak ada seri muka tu. Dalam istilah hadis dia panggil nadarah. Bila tu hadis-hadrat ital gaudumna tapi ada nadarah. Berseri muka dia. Orang tengok jadi tenang. Tu bila ni.
Sebab tu dia kena baca lah sejarah Bilal, bagaimana keadaan dia. Bilal ni buta huruf, orang tak tanya bab fiqh dia, tapi bab amal agama hebat lah. Tapi dia ingat hadis tu, boleh tanya juga. Tapi nak kira alim, orang panggil fiqh, di segi fiqh bukan tempat rujuk lah. Sebab tu dia tidak dianggap muthaqafin minas sahabah, orang tak anggap cendekia awal sahabat, tetapi ahli surga tu. Buana bila aku bunyi tapak mengalir surga, dia ayat lah, dia kata dia lepas ambil wuduk kan, dia lepas ambil wuduk dia semaya, dia amah tu, amah sama tu. Dia sebenarnya ada beberapa hadis lain lagi, ada setengah tu kerana dia baca doa-doa Nabi ada juga sebut. Jadi kita kena ingat perkara tu. Mana kalau kita nak nadharatul wajh, muka berseri-seri dunia dan akhirat, kita kena amal sunnah. Nabi buat lagu mana? Jangan tengok sangat benda khilaf ni hadirat. Ulama khilaf, Nabi buat lagu mana? Bahaya juga terlalu kuat tengok khilaf. Lagi ada khilaf tak apa boleh. Nabi buat lagu mana? Tu. Kalau nak sebut contohnya orang marah no. Contoh ke dia kita kata, hak Nabi buat, dah Nabi tak buat. Kita kata contohnya Nabi mudah lah, bab azal lah, kita azal dah. Kalau kita tengok dalam kitab kan, anda sebut ni telitahan ni lah, baru kayak kita ni lah. Memang ada dalam kitab sebut ketika berlaku kebakaran, ketika nak musafir, ketika turun dalam kubur ada dalam kitab sebut. Dalilnya lah kan, siapa ulama kata dalil tu terlalu lemah. Baik, tak apalah. Jadi hukum mana pun ada ulama kata khilaf lah, tak sedut kuat sangat khilaf. Masalah tu Nabi ada buat ke tidak? Kebakaran ada Nabi. Sebab apa tak ada sahih? Ada berlaku kebakaran, rumah sahabat ada terbakar, patah ada sakit gak mati kubur tu dok ramai mana sahabat mati kubur bakar saja 10,000 sahabat, 10,000 tak ada kuat. Kalau ada sungguh lah. Itu maksud anda tanya amalan. Kalau kita duk main khilaf ni ada khilaf lagi, ada ulama berpendapat gini, ilah Nabi. Nabi memang takut berlaku gitu ya. Lepas tu kalau biar jadi lagu mana? Orang tengok sikit lagi tak tahu lagu mana. Kalau tu tak ada khilaf lah, fiqh tu sambut tahu baru azal. Ulama pun tak telitah nak masuk lagi kitab. Sebab tu kita dalam bab agama ni kalau benda-benda hak jelas dah hazal, kita benar syarat besar tu, dia tak boleh tinggal Nabi. Sebab tu Nabi memang sangat ni khilaf ni ada kita. Kalau nak kira khilaf, kalau selagi nak sebut bab khilaf, bapa ya orang kita duduk korban hari-raya 10 Zulhijjah, hari-raya korban tu dia niat akikah. Bapa sebab ada lah kita, padahal kita sebut tu harus. Tak apalah kita kata hak ni khilaf ulama, ada kata boleh juga, tapi boleh juga tu nya buat boleh juga ni tidak kuat bila kata boleh juga. Tentu Nabi buatnya adalah sembelih. Apa ni kita kata untuk Zulhijjah tu lah, korban 3-4 hari tu. Apa niat akikah situ? Akikah tu, niat akikah. Kan orang kita kata boleh kan niat akikah, korban akikah. Ramai orang buat. Kita royak pun tak ada kata betul dalam kitab fiqh, tapi hak sebenar lah ke mana? Ulama kata kitab fiqh harus boleh. Lepas tu ada pula kata buat hak tu dia boleh luar buat. Pula dah. Sakit tayar lagu ni hati-hati. Belum lagi gitu kalau kita terlanjut tumpu ke khilaf jadi ilah hak sebenar Nabi. Nabi memang takut gitu ya. Akhir sekali gini ya akikah. Padahal korban tu 4 hari tu ya. 10, 11, 12, 13. Akikah ni boleh sama bila-bila. Covid pun boleh lagi. Moga biasa orang Covid banyak boleh anaknya. Musim Covid, moga tak tabik rumah. Benda-benda gitu kena berhak. Ana bukan kata tak boleh, ana bukan kata tak boleh, cuma kena fikir ya. Kena fikir. Sebab juga Aisyah kata, bapa kat dulu nak sembelih unta, nak akikah. Nabi tak pernah sembelih unta. Aisyah tak boleh. Zaman Tabi ada nak sembelih unta, tak boleh. Padahal sembelih unta tu boleh jamu amal. Dok dia kata bukan gitu, Nabi tak buat. Kau unta ni selepas zaman Nabi pun ada. Ada dah. Apa Nabi tak telitah nak sembelih unta. Mai kambing saja dengan biri-biri. Jadi gitu kambing kibas. Aisyah kata tadi, dia tak benar. Tu anak dara dia tu nak sembelih unta. Dia kata nak sembelih unta, sembelih kambing dulu. Lepas ni baru sembelih unta.
Tu tengok cara sahabat faham agama. Dia diiktiraf sebagai khairul ummah ukhrijat linnas itu. Ana sebut tu bukan apa hadrat. Sebab kalau kita kata kerah doa ni atau talih misalnya kerah doa ni. Mungkin benda khilaf hazal. Tak ada khilaf sahur baru. Pak khilaf lain. No, khilaf tu pun kita hazal di kepala bayi tu berkebuk ulama bincang hadis tu. Setengah kata tak sahih. Tak apalah hadrat hak tu ada juga hadis. Untuk bincang ni nak bincang mana? Benda-benda gitu maksud anaknya. Tak Nabi memang takut tinggal hak Nabi buat. Semua saat ni lah. Aisyah kata tak boleh. Kena melih kambing. Kata nak tinggal hak Nabi, leh hak Nabi. Kalau anak jatuh 2 ekor, tinggal 1 ekor. Baik, cuba kita tengok lagi. Rasa nak pun habis juga ni. Sebab minggu depan nak masuk bak kepak tu. Ni cuba tengok di sini. Setelah kegelapan tersebut menguasai hati, ia akan merebak pula kepada anggota zahir. Tak apa dah, anak lebih sikit masa. Moga anak baru ni kan cuti ke sehari dah. Ujung lah kita cover sini dah. Setelah kegelapan tersebut menguasai hati, ia akan merebak pula kepada anggota zahir. Ketika itu muka seseorang yang terlibat mula kelihatan hitam mengikut hak dia tu. Baik, tak apalah. Apabila tuannya meninggal dunia dalam keadaan tidak bertaubat, maksud na'udzubillah ni. Apabila tuan dia meninggal dalam keadaan begitu, yang tidak sempat bertaubat daripada maksiat, tidak hairanlah kalau kuburnya juga dipenuhi dengan kegelapan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan. Ni kalau dalam riwayat Bukhari lain sikit, ni riwayat Muslim. Tak apa, kita baca Muslim dulu. Pandai ana sebut sikit Bukhari lain. Anna imra'atan sauda kanat taqumul masjid aw syaban fafaqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala anha aw an faqalu mata qala afala kuntum adhantumuni qala faka'annahum sagharu amraha aw amrahu faqala dulluni ala qabrih fadalluhu fasalla alaiha thumma qala inna hadhihi alqubur mamlu'atun zulmah ala ahliha wa inna Allah azza wa jal yunawwiruha lahum bisalati alaihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan seorang wanita berkulit hitam atau syok perawi. Ni syok perawi. Lepas ni anda sebut dalam Bukhari lagu mana? Ni syok perawi, ni Muslim. Atau seorang anak muda ni anak lelaki muda yang selalu berkhidmat di masjid tanpa bayar. Dia nyapu, dia cuci masjid, tak ada siapa bayar pun, secara volunteer. Baik, Nabi dah tengok. Tiba-tiba nak ada riwayat Bukhari seminggu Nabi tak tengok dia. Baginda bertanya tentang wanita itu ataupun tentang anak muda itu, mana tak ada nampak ni. Maka para sahabat pun jawab, mati. Hak dalam riwayat Bukhari minggu lepas dia mati. Hak dalam riwayat Bukhari tak sebut pemuda, wanita. Wanita berkulit hitam. Orang Afrika lah. Nabi kata, kenapa mu tak ayak kaku? Terima Kelantan tak nak. Bapa mu tak ayak kaku? Aku mari tengok tak ada nampak. Ingat kau gimana rupanya mati? Mu tak ayak kaku. Kata perawi. Bukan hadis tu perawi kata selepas pada tu. Seolah-olah para sahabat melihat perkara itu sebagai perkara kecil. Tak ayak tunggu dia perempuan ni pun nama pun tak detail sebut. Orang tidak dikenali. Duk mari masjid, mari awal nyapu dulu, cuci kawasan masjid. Orang tidak dikenali. Bukan orang hebat lah kira. Tapi perbuatan dia itu istiqamah. Nabi tengok semua. Ikhlas lah maksudnya. Nabi kata, mana kubur dia ayak aku? Tunjuk ke aku kubur perempuan tu atau kubur anak muda tu. Lalu mereka menunjukkan kepada Rasulullah kubur wanita itu. Ini dalam Bukhari sebut wanita, bukan anak muda. Maka Nabi pun salat situ. Nabi salat atas kubur dia. Dalam riwayat Bukhari Nabi sebut tu perempuan ni ahli syurga. Dalam riwayat Bukhari. Kihnya dia nyapu gitu ya. Bukan buat kerja-kerja besar pun. Allah tak tuntut kita buat kerja besar. Allah tuntut kita buat dengan kadar kita. Kalau kita buat kadar kita sepatut buat, kita tahu hatu jadi isunya. Kalau kita boleh buat setakat ni, tiba-tiba kita tak buat, itu dikecuali. Allah tak suruh kita buat di luar daripada kemampuan kita. Baik. Dalam hadis ni Muslim, Nabi kata, sesungguhnya kubur-kubur ini bukan kubur wanita tu, jangan salah faham ni. Kubur keseluruhan ada tu dipenuhi dengan kegelapan kepada penghuninya.
Sesungguhnya Allah menyinarkannya dengan solat yang aku lakukan ke atas. Bila aku solat atas wanita ni, kubur orang lain pun jadi cerah juga. Menasabah kalau dalam hadis Bukhari kata dia ni ahli syurga. Bukan kata kubur wanita ni gelak ni, jangan silap faham. Aku mayat atas kubur wanita ni, orang lain pun jadi cerah habis. Oh, ni untuk Nabi saja. Jangan duk gelenyah nak uji kat orang lain ni. Jangan kata untuk guru kita pergi jadi cerah habis kubur orang lain. Tak salah tidak. Ni untuk Nabi saja. Kalau siapa dia kecek lagu tu, dia kata untuk wali kita jadi cerah habis kubur dia pergi semua itu. Kalau ada orang kata gitu, tu ngabai peringkat tinggi dia panggil. Tu ngabai peringkat tinggi. Ni khusus untuk Nabi SAW. Dalam Bukhari jelas sebut perempuan ni ahli syurga. Kita tengok apa dia? Apa dia? Perempuan ni? Memang sahabat lah. Cuma nak ayatnya tak terkenal nama pun tidak disebut. Baik, kita kesimpulan terakhir lah ni. Kesimpulan sebenarnya hak bawah tu, hak tulah tu dia copy paste tu. Tak apalah, kita baca kan. Maksiat sebagaimana yang dijelaskan sebelum ini membawa maksud derhaka kepada Allah. Derhaka pada Allah dia ada tahap dia. Derhaka paling berat adalah syirik, zina, liwat dan lain-lain. Maksiat ni dia boleh memadamkan api semangat agama. Ghirah ni ada terjemah semangat agama. Nak terjemah huruf Melayu payah. Ghirah bukan ghairah. Ghairah lain orang Melayu kita ni. Kegairahan lain. Ghirah dia ada. Ghirah ni kalau mengikut ahli bahasa Arab, dia cuba bawa ni bahasa dia sudah kita kata ramu sekali dengan istilah syarak. Ghirah ni maknanya semangat agama yang tinggi. Itu makna ghirah. Sehingga orang kita terjemah cemburu, tak tepat sebenarnya. Cemburu ni lain. Boleh juga tapi tak. Sebab tu ulama anda tengok dalam syarah lah, dia kata ghirah ni semangat agama yang tinggi sehingga dia akan tersentak kalau berlaku pelanggaran agama. Kejut dah, tak boleh gini. Tu ghirah, dan dia akan bertindak mengikut kemampuan dia. Itu makna ghirah dalam agama. Ni dia hilang ghirah. Atau cemburu, dia sebab tak ada nak terjemah kod Melayu, nak terjemah ni untuk menegakkan kebenaran. Ghirah ini merupakan tanda hati masih hidup dan baik. Sama juga kehangatan kecenderungan fizikal merupakan tanda seluruh badan masih hidup. Hak bawah tu kita baca dah sebelum ni, dia copy paste tu. Cuma anda nak baca ni, biar anda baca sebab mengerupai kita nak masuk bab yang keempat, penawar penyakit hati. Ni kita bincang penyakit penawar dia kita bincang minggu depan. Baik, ni anda petik dalam Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim sebut bila seorang melakukan maksiat terjejah 17 perkara. Dalil ni kajian dia. Bukan main, banyak. Ibnul Qayyim ni dia bincang tentang tazkiyah, banyak putih kitab lah. Ada tu kitab dia tu 3 jilid diterjemah Arab pun 2 jilid. Miftahu Daris Sa'adah, kunci untuk dapat kejayaan di negeri yang kekal abadi. Tak apalah anda sebut ni yang pertama. Ni kita nak simpul ke Ibnul Qayyim. Yang pertama, orang yang banyak melakukan maksiat ni yang pertama jadi ilmu tu apa dia panggil tu hilang, macam hilang ilmu sikit-sikit hilang kesan dia. Tu ilmu agama lah maksudnya, sikit-sikit jadi tak ingat. Berat juga tu. Cuma dia sebut sini dia jadi terlupa ilmu agama. Tu bahaya, na'udzubillah tu dah. Anda nak sebut jadi banyak tak apa, banyak insya-Allah sebelum subuh kita bukti lah ni sikit ni dia 17. Anda tidak nak hurah ni sebenarnya. Ada anda tengok dah ni anda baca dalam artikel dalam bahasa Arab, dia kata ada setengah orang agama dia tak jaga bab aurat isteri dia tak jaga. Sampai satu tahap dia kata ada ruang lagi ke tidak dalam agama ni nak mendedahkan aurat. Terkejut ulama. Lama-lama dia jadi macam orang yang mendedahkan aurat. Jadi macam tak ingat ada dosa mendedahkan aurat. Sampai start tu. Jadi lupa dah kepada ilmu tentang orang yang mendedahkan aurat ni jadi lagu mana hukum dia. Hak tu tak ada khilaf ulama, tak boleh. Siapa dia kata halal mendedahkan aurat dalam keadaan biasa, kafir itu. Tiba-tiba jadi hilang ilmu tu.
susah. Berat tu. Yang kedua, ni Ibnu Qayyim menarik dia huraf panjang ni, cuma nak ambil tajuk saja. Yang kedua, liar, hati dia liar dengan Allah, dengan agama. Sini pun ada sebut hati jadi liar. Okey, yang ketiga, jadi gelap hati. Dia gelap hati ni maksudnya dia tak nampak kebenaran, itu maksud gelap hati. Baik, yang keempat, lemah hati. Hati jadi lemah, tak semangat. Tu anak, kalau hurapan je lah anak sebut saja. Yang kelima, sia-sia umur jadi sia-sia. Tu yang kelima. Yang keenam, hilang berkat. Yang keenam, hilang berkat. Berkat ni apa dia? Ni anda sebut rangka. Berkat ni sesuatu yang kita perlukan untuk kebaikan dunia akhirat. Tu makna berkat. Mudah, bahasa mudah ulama kata. Ilah tu. Dahsyatnya tak. Piti tak ilah. Harta tak ilah. Ilah tu. Ilah berkat. Harta ni tak ada berkat, tak ada nilai dalam agama kita. Bini tak ada berkat, tak ada nilai. Anak tak ada berkat, tak ada nilai. Nilai dia ni berkat itu. Hot tu ilah. Duit tak ilah, sebab tu dia tak rasa apa-apa tu. Kalau hilang sekali harta, terasa kalah. Baik, seterusnya. Yang ketujuh, rasa ringan maksiat, tidak rasa berat lah. Paruk tu. Yang ketujuh, jadi hina. Dia panggil himah. Orang tengok, orang tidak, dia hebah tu ilah, haibat. Orang tengok, orang tak rasa gapo dia. Setengah orang tu miskin, susah, tapi orang hormat ke dia. Ni tak, orang ilah, tengok gitu. Tu. Yang kesembilan, hati terkunci. Terkunci ni apa maksud? Hak baik tak boleh masuk, hak buruk tak boleh keluar. Jadi yang bersarang ni mana? Yang buruk. Itu makna terkunci hati. Yang ke-10, hilang ghirah tadi kita sebut ni. Kita baca dan hilang ghirah dalam konteks tadi. Tadi baru kita baca. Yang ke-11, hilang perasaan malu. Hilang perasaan malu. Ni. Kalau nak ni anda boleh tarik patah anda bagi dalam itulah. Maulid juga ni kalau kita mikir tajuk saja kita terasa dah ni. Tapi anda baca semua lah dia tu. Ni artikel ni. Dia petik kata-kata Ibnu Qayyim dalam bahasa Arab. Baik. Hilang perasaan malu. Nabi kata idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Manusia tak ada malu, tak ada pagar dalam diri dia. Tak ada pagar dalam diri. Dia buat nak buat gapo. Hak kita tak nak sabar dia boleh buat. Sebab tu ulama kata orang tak ada malu ni jadi tak ada beza dengan binatang sebenarnya. Yang ke-12, hilang hemmah. Hemmah, hilang semangat agama maksudnya. Dan apa ni, mungkin silap anak silap tulis ni bukan teringat macam mana boleh silap. Hilang hormat dan rasa ta'zim kepada Allah. Bila sebut Allah tak terasa apa dah. Silap ni, hilang hormat dan ta'zim kepada Allah. Dia tak rasa gapo dia sebut Allah ni. Sebab kita akan sebut Allah, kita terasa tak berani nak kecek Tuhan. Dia tak ada. Yang ke-13, hati jadi sakit dan tidak mampu menjadi baik. Hati jadi sakit. Hati jadi sakit. Ni tak mati lagi. Hati tak mati lagi, hati sakit. Kalau mati habislah, tak ada apa lah. Itu kita bicara dah ni kan. Qalbun mayyit. Qalbu ada 3. Maridun hatian salim, marid, mayyit. Hati mati, 3 tu. Ni tak mati lagi ni. Dia masih sakit. Baik. Yang ke-14, lemah semangat agama. Ni tadi lain, lemah semangat agama. Kalau lain semangat, nego semangat, beragama letih lagi, tak semangat. Yang ke-15, hati hilang kekuatan dan tidak dapat memikirkan perkara yang tinggi-tinggi. Hati dia main sekadar main haji gitu ya bermampunya. Tak boleh dia nak buat benda berat-berat dalam agama. Kalau orang ngajar sikit, panjang sikit ya baca Quran, ngepek lalu. Tak, kata Imam. Ana tulis ini sebab dia sebut gini ni. Hati hilang kekuatan sehingga tak dapat melakukan perkara yang tinggi-tinggi, yang nilai tinggi. Dia buat benda kecil-kecil. Budak-budak boleh buat kadang-kadang tu. Ni berat juga tu. Seterusnya, yang ke-16, hati hilang sifat insaniah.
Sifat manusia tak ada. Kecek pun, bodoh, mikir pun buruk-buruk saja dia mikir. Sifat manusia tak ada. Yang terakhir sekali, hati jadi tidak tenteram, resah gelisah. Hati jadi resah gelisah. Kena ingat dalam huraian resah gelisah ni menyebabkan dia tak boleh nak guna akal semaksimum mungkin. Sebab apa? Sebab dia kalau hati gelisah ni, akal tak boleh mikir sepenuhnya. Itu kesal dia. Sebab tu dia nak tenang. Sebab tu Nabi kata hakim ketika dia marah, dia tidak boleh buat keputusan dalam mahkamah. Nabi sebut. Sebab apa? Dia tak boleh guna kewarasan dia. Ni 17 perkara hadirat. Baca tajuk saja pun kita sudah terasa tu. Baik, untuk minggu seterusnya kita akan bincang pula perkara keempat, penawar-penawar penyakit hati. Kita bincang sebelum ni penyakit, proses nak rawatnya macam mana, insya-Allah kita bincang minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.